Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Qasas ayat ke-8. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 6 kan? Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Maksudnya, dan kami teguhkan bagi mereka, iaitu Bani Israel, di atas muka bumi, dan kami tunjukkan kepada Firaun dan Haman dan tentera kedua-duanya daripada kalangan mereka apa yang adalah mereka takuti. Pengajarannya pertama, penguasaan sesuatu kaum dalam sesuatu negara adalah satu nikmat. Adalah satu nikmat. Yang mana dengan kuasa tersebut seseorang itu boleh melaksanakan apa yang terbaik di sisi Allah dan untuk manusia. Yang kedua, antara ciri-ciri mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah di atas muka buminya ialah mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh yang ma'ruf,
dan mencegah yang mungkar. Dan mencegah yang mungkar. Tulis dalam bracket rujukan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 41. Rujukan surah Al-Hajj ayat 41. Yang ketiga, antara bentuk penguasaan yang dianugerah oleh Allah kepada seseorang ialah penguasaan dari segi ilmu. Di mana dengan ilmunya dapat mengubah manusia menjadi yang terbaik di sisi Allah dalam generasi yang berbagai-bagai. Sebagaimana ilmu yang ditinggalkan oleh ulama-ulama salaf, bagaimana ilmu yang ditinggalkan oleh ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lain. Yang keempat, apa yang ditakuti oleh Fir'aun dan kaumnya daripada kehilangan kuasa di tangan Bani Israel telah ditunjukkan oleh Allah semasa mereka hidup. Telah ditunjukkan oleh Allah semasa mereka hidup. Walaupun Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Okey, ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Fa iza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani.
inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maksudnya, dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa agar menyusukannya. Maka apabila engkau telah takut daripada Musa dibunuh, maka campaklah ia ke dalam sungai. Dan jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Sesungguhnya kami akan memulangkannya kepada engkau dan akan menjadikannya daripada kalangan para rasul. Pengajarannya, pertama, kemuliaan ibu kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah telah mewahyukan kepadanya. Dan juga Allah telah memberi ketenangan khusus kepadanya. Dalam ayat wala takhafi wala tahzani. Dalam ayat wala takhafi wala tahzani. Pengajaran kedua, bimbingan dan pemerhatian Allah, secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, sejak dari lahirnya. Yang ketiga, para nabi sama seperti manusia yang lain, iaitu berhajat kepada makanan dan susu ketika masih bayi. Yang keempat, kekuatan iman ibu Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau menghanyutkan anaknya Musa ke sungai mengikut perintah Allah. Ada kosong tu. Kosong. Syafiq. Okey, yang keberapa? Yang kelima. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Menjaga dan menyelamatkan seorang bayi yang kecil yang dihanyutkan di sungai dan daripada dibunuh
oleh musuhnya Firaun. Walaupun berada di dalam istananya. Yang keenam, wajib memberi ketenangan kepada sesiapa yang sedang dalam kesedihan. Okey. Kesambung tadabbur. Okey, ayat malam ni adalah sambungan cerita semalam. Cerita Nabi Musa AS. Setelah maknya hanyutkan Musa di Sungai Nil, apa terjadi selepas itu? Allah merakamkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faltaqatahu. Lalu iltaqata memungutnya. Biasa ni ada al-laqit. Al-laqit dalam kitab fiqh at-tiflu al-mambuz, iaitu bayi yang dibuang, yang dicampak. Disebab itulah dia diguna perkataan yang sama al-laqit. Daripada itu dia ambil perkataan iltaqata, bukan akhaza. Kalau akhaza ni ambil barang biasa-biasa. Tapi kalau bayi yang dibuang ataupun dicampak, maka diguna perkataan iltaqata. Lalu apa dia? Memungutnya. Memungutnya iaitu memungut akan Nabi Musa alaihissalam oleh siapa? Ahlu ni boleh kata keluarga, boleh kata penolong, boleh kata tenteranya, boleh kata kaum kerabatnya. Maka dipungut oleh keluarga ataupun kerabatnya, kerabat Firaun. Untuk apa? Liyakuna, alam ni untuk apa? Alam satu makna dia at-ta'lil, li-ta'lil. Ta'lil makna apa? Kerana. Contoh, jitu li'ata'allama. Aku datang, jitu aku datang. Li untuk. Itu makna at-ta'lil. Aku datang li'ata'allama untuk belajar. Satu lagi, lil-aqibah. Apa makna akibah? Kesudahannya. Akibat. Okey, kita tengok ayat ni. Lalu, kerabat Firaun ataupun keluarganya memungut Nabi Musa. Kalau kita terjemah li ta'lil lah. Untuk Musa menjadi, untuk dia menjadi lahum, bagi ataupun kepada mereka. Mereka ni siapa? Ahlu Fir'aun. Aduwan. Musuh.
Aduan musuh. Wa hazanan dan hazanan kesedihan. Tepat tak mana? Keluarga Firaun mengambil Musa untuk Musa tu menjadi musuhnya. Betul tak makna? Ada tak orang ambil anak engkau untuk dijadikan musuhnya? Tak ada kan? Tak ada. Maka sebab itulah kebanyakan ahli tafsir mengatakan lam ni lil aqibah. Makna dia akibat. Maksudnya apa? Keluarga Firaun memungut Musa yang akibatnya Musa menjadi musuh. Faham? Firaun tahu tak? Musa yang dipungut tu akan menjadi musuhnya. Tak tahu. Sebab tu bukan li ta'lil. Yang akibatnya. Itu dipanggil lam lil aqibah. Kesudahannya. Tapi tafsir, dalam tafsir Ibn Katsir dia kata lam li ta'lil. Maksudnya macam ni. Pengikut Firaun memungut Nabi Musa untuk Allah menjadikan Musa tu musuh kepada Firaun. Faham? Bukan untuk Firaun menjadi, untuk Allah menjadikan Musa sebagai musuh kepada Firaun. Okey, apa makna musuh? Apa makna musuh? Siapa ada musuh? Ada musuh? Semua orang ada musuh. Apa makna musuh? Itu siapa musuh? Siapa musuh? Syaitan. Tak, apa makna musuh? Definisi musuh. Ada musuh ke tak ada? Kalau definisi musuh tak tahu, mana selalu kena tipu lah. Apa definisi musuh? Yang Ustaz ingat dah bagi tahu beberapa kali dah. Lagi? Musuh ialah bila kita dapat benda baik, dia sedih. Bila kita dapat benda musibah, dia melompat. Itu musuh. Kita beli kereta baru, sedih je. Itu musuh kita lah tu. Bila kereta kita terbakar, melompat dia. Buat kenduri. Lawan musuh apa dia? Lawan musuh. Kawan. Atau berbahasa Arab dia panggil apa? Aduun. Aduun lawan dia waliyun. Waliyun ataupun sadiq. Siapa sahabat? Sahabat berlawanan. Bila kita dapat berita gembira, dia pun tumpang gembira. Bila kita sedih, dia pun ikut sedih. Itu kawan. Okey? Jadi Musa ni akan menjadi musuh kepada siapa? Firaun. Kenapa? Apa saja yang Musa dapat kebaikan, Firaun tak suka. Dan apa yang menimpa keburukan menimpa Musa, Firaun suka. Dan lebih tepat di sini, Nabi Musa akan menjadi musuh kepada Firaun. Sebabnya apa? Sebab utamanya apa? Sebab iman dengan kufur sentiasa bertembung. Firaun kafir, Musa beriman. Orang beriman mesti bermusuh dengan orang kafir. Orang kafir sifat dia sentiasa bermusuh dengan orang beriman. Allah kata apa? Sifat orang beriman kepada sesama beriman. Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang beriman asyidda', tegas. Asyidda' 'alal kuffar. Kemudian ruhama kan? Rahama'a bainahum. Ini sifat. Orang beriman dengan orang kafir asyidda', tegas. Dan
Bainahum, antara sesama orang beriman, rahmah, berkasih sayang. Tak ada membenci. Kalau kita benci pada orang Islam, kita ada masalah. Sebab itulah ciri-ciri orang beriman apa dia? Ha? Wajib berkasih sayang. Tapi tanda orang beriman sayang pada saudaranya apa dia? Apa dia? Oh. Tapi nampak tak bagi pun. Ha? Ha? Ciri-ciri lain. Nabi kata apa? La tadkhulu al-jannah. Kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu. Sehingga kamu beriman. Jadi syarat nak masuk syurga beriman. Kemudian Nabi kata wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak mungkin beriman sehingga kamu berkasih sayang. Jadi syarat nak masuk syurga satu beriman. Dan syarat beriman berkasih sayang. Makna kalau tidak ada kasih sayang, belum beriman. Dan bila belum beriman, belum cukup syarat untuk masuk syurga. Macam mana nak wujudkan kasih sayang? Apa dia? Yalah, macam mana? Macam mana nak buang sifat, nak wujudkan sifat kasih sayang? Nabi bagi tips dia. Iaitu, sebarkan salam. Sebarkan salam kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Bila kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal, itu bukan ukhuwah. Itu sebab kita kenal. Satu. Yang kedua, tanda kita sayang pada saudara kita. Kita ziarah. Kan? Nabi kata apa? Bila ada seorang pergi ziarah saudaranya, Allah utuskan malaikat. Dan malaikat ni bertanya pada lelaki itu, kamu nak ke mana ni? Aku nak ziarah si fulan. Kemudian malaikat bertanya, untuk apa kamu ziarah? Sebab aku cinta padanya kerana Allah. Maka malaikat lagi bertanya, adakah tujuan lain selain pada cinta itu? Tidak ada. Itu je. Semata-mata nak bertanya khabar, nak menghiburkan, nak menenangkan. Maka kata malaikat, aku diutuskan oleh Allah untuk beritahu pada kamu, Allah cinta pada kamu. Dan bila Allah cinta pada seseorang, Allah buat apa? Allah cinta pada siapa ni? Yang pergi ziarah tu. Dan bila Allah cinta pada seseorang, Allah buat apa? Itu lain. Bukan. Tak ada kaitan dengan tajuk yang nak bentang. Bila Allah cinta pada seseorang, Allah beritahu pada malaikat Jibril, aku cinta pada si fulan. Maka malaikat akan beritahu pada semua penduduk langit, Allah sayang pada seseorang. Maka semua malaikat di langit 7 lapis sayang pada orang tu. Dan bila Allah sayang pada seseorang itu juga, Allah menjadikan orang itu amalannya, kata-katanya, tulisannya kabul, diterima oleh Allah. Bila tu? Bila Allah sayang pada seseorang. Macam mana kita nak sayang Allah? Apa dia? Ziarah. Sebab itulah program ziarah. Tama-tama ziarah asnah satu kewajipan. Sebab dengan itu kita akan dapat cinta Allah. Okey, satu lagi tips untuk dapat kasih sayang. Sentiasa berdoa. Jangan berdoa pada kita saja, berdoa pada semua saudara kita yang lain. Allah sebut sifat-sifat orang beriman akan sentiasa berdoa pada semua orang yang Islam. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Surah apa? Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 10. Satu bagi salam, yang kedua ziarah, yang ketiga berdoa. Okey. Okey, jadi
Akhirnya pengikut Firaun memungut Nabi Musa daripada sungai, yang akibatnya Musa akan menjadi musuh pada mereka. Musuh dari segi apa ni? Dari segi akidah, dari segi agama. Wahazana, dan menjadi punca kesedihan kepada Firaun dan bala tenteranya. Sedih sebab apa? Dia sedih ni biasa sebab apa? Sebab mereka kalah masa perlawanan Musa dengan tukang sihir, dan tukang sihir betul-betul depan Firaun sujud kepada Allah, dan akhirnya sedih sebab hilang kerajaan. Jadi pengajaran di sini apa dia? Apa pengajarannya? Kadang-kadang Musa dibela oleh siapa? Oleh Firaun. Pengajarannya kadang-kadang orang yang kita bela akan menghancurkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sebab itulah berhati-hati bila ambil apa? Anak angkat. Kan? Anak kita tak boleh nak kata apalah. Memang kita kena bela. Kan kadang-kadang ambil anak angkat kan? Ada pelajar, kalau saya dia beritahu, ada seorang ni dia ambil anak angkat. 2 beradik. Lepas tu bila dah besar, anak ni memang kurang ajar. Biadab, tak dengar cakap, lawan mak angkat dia. Itu kita tak tahu. Tapi yang ni, dia lawan siapa ni? Lawan Firaun, okey. Sebab anak ni beriman. Nak bagi tahunya kadang-kadang orang tu bela benda yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Okey, wahazanan, dan punca kesedihan. Kemudian ayat Allah beritahu, kenapa Allah jadikan Firaun ni bermusuh dengan budak yang dibela daripada kecil, dan kenapa Firaun dan sekutunya bersedih? Apa sebab? Jawapannya, inna Firaun. Sesungguhnya Firaun wa Haman. Siapa Haman? Kanan, menteri kanan dia. Wa junudahuma, tentera keduanya. Kanu adalah mereka khati'in, orang-orang yang berdosa. Apa kaitan hujung ayat dengan sebelum? Allah beritahu keluarga Musa, keluarga Firaun mengambil Musa, dan akhirnya Musa menjadi apa? Musuh yang kedua, punca kesedihan mereka, hilang kerajaan dan sebagainya. Kemudian Allah beritahu kenapa mereka bermusuh dengan Musa dan kenapa mereka bersedih sehingga hilang kerajaan. Sebab mereka adalah orang yang berdosa. Jadi pengajarannya apa dia? Punca manusia sedih, punca manusia hidup tak teram ialah sebab dosa. Semua masalah berpunca daripada dosa. Okey. Waqalati, dan telah berkata, Imra'atu siapa dia? Isteri. Kalau imra'atun perempuan kan? Ataupun wanita. Kalau seorang, kalau ramai? Seorang wanita imra'atun. Kalau ramai? Nisa'un. Surah An-Nisa. Tapi kalau perkataan imra'ah disandar pada seseorang,
maka makna dia isteri. Jangan terjemah perempuan Fir'aun. Isteri Fir'aun. Ada tak contoh lain dalam Quran? Imra'atul Aziz. Lagi? Imra'ata Nuh. Wa imra'ata Lut. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Isteri Fir'aun. Apa nama dia? Asia. Asia binti apa? Ha? Asia binti? Ini disebut dalam hadis. Ha? Binti Muzahim. Dan isteri Fir'aun berkata, Qurratu aynin li. Qurratu apa dia? Qurratu kadang-kadang ditulis ta marbutah. Kadang-kadang ditulis ta maftuhah. Daripada al-qarr. Daripada perkataan al-qarru. Makna dia al-bardu, sejuk. Al-bardu, sejuk. Yang kedua, al-qurratu daripada perkataan al-qarar. Makna dia al-istiqrar ataupun as-sukun, tenang. Sukun, tenang. Okey. Ini nampak mana? Mata. Jadi kalau daripada al-qarru, maksud apa? Penyejuk mata. Penyejuk mata tu adalah simbolik kepada apa? Hati yang sejuk. Hati yang tenang. Ataupun kalau qurratu daripada mana al-qarra, mana tenang. Lebih kurang sama. Iaitu penenang mata. Simbolik kepada jiwa yang tenang. Jadi kata Asyah isteri Fir'aun, semoga budak ni yang dipungut itu, iaitu Nabi Musa, menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati, li. Penyejuk ain, tapi hatilah. Kita nak sejuk mata ke sejuk hati? Ha? Apa-apa je lah. Yang penting hati tu sejuk. Li. Untukku. Walaka, dan untuk engkau. Engkau ni siapa? Fir'aun. Masa ni, isteri Fir'aun dah beriman ke belum? Belum. Tapi walaupun dia belum beriman, mana dia kafir. Tapi dia ada keazaman nak anak tu menjadi penyejuk hati. Pengajarannya apa? Kalau orang kafir pun nak anak tu menjadi penyejuk hati, orang Islam. Jadi kalau orang Islam, target utama dia mestilah lebih pada orang kafir. Supaya anaknya menjadi penyejuk hati. Tapi ramai nak anak dia penyejuk hati. Tapi cara tu macam nak panas hati je. Cara dia hantar anak ke mana kan? Lepas tu, lepas dah besar, panas di hati. Tapi doa sejuk hati. Sebab apa? Cara tu, dia, okey. Nabi Musa ni, akhirnya, betul tak jadi penyejuk hati Asia? Betul tak? Sebab apa? Sebab Nabi Musa adalah orang beriman. Jadi kalau nak jadi penyejuk hati, anak kita mestilah jadi orang beriman. Dan nak jadi orang beriman, mestilah faham Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang nak penyejuk hati, tapi salurannya, channel tak betul. Channel yang tak jadikan anak kita faham Quran, faham sunnah. Okey. Fir'aun cakap tak?
semoga budak ni jadi penyejuk hatiku. Tak, yang cakap siapa? Isteri dia. Ini dia panggil apa? Ada satu pepatah. Apa yang terjadi berdasarkan kepada pepatah Arab. Saya lupa. Tapi maksud dia, apa yang terjadi berdasarkan apa yang kita ucapkan. Jadi, Asyah ucapkan apa? Semoga budak ni jadi penyejuk hati. Maka akhirnya betul-betul jadi penyejuk hati pada Asyah. Walaupun masa ni Asyah belum beriman. Dan Firaun tak cakap. Maka Musa bukan jadi penyejuk hati Firaun, tapi jadi musuh. Boleh? Jadi nak, kemudian usaha. InsyaAllah anak kita akan jadi penyejuk hati. Apa doa yang kita baca? Supaya anak kita jadi penyejuk hati. Surah apa? Furqan ayat 74. Siapa yang baca tu? Mak ke anak? Oh, anak baca. Cuba tengok surah Al-Furqan. Ayat 74. Okey, cuba tengok maksud dia. Allah beritahu wallazina, dan orang-orang yang yaquluna. Allah nak puji siapa ni? Ibadur Rahman. Ini akhir surah Al-Furqan, Allah sebut ciri-ciri Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Antara ciri-ciri Ibadur Rahman, dia baca doa ni. Wallazina, dan orang-orang yang yaquluna, berdoa. Sentiasa. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Orang-orang yang sentiasa berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berilah pada kami, anugerahlah kepada kami, min azwajina, dari bukan isteri. Kalau isteri ni, makna yang baca ni siapa? Suami. Kalau suami yang baca, sini dia terjemah isteri. Kalau isteri yang baca, sini nak terjemah apa? Dia akan tukar perkataan tu. Sebab tu azwaj bukan isteri, pasangan. Bila pasangan, doa ni sesuai dibaca oleh suami dan isteri. Berilah daripada pasangan-pasangan kami, wazuriyatina, dan zuriat kami, qurrata a'yun, penyejuk hati. Satu. Doa yang pertama, penyejuk hati. Yang kedua, bukan qurrata a'yun dia, tapi ada satu lagi. Kemuncaknya, waja'alna, jadilah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Apa makna imam di sini? Man yuqtada bihi fil khair. Satu, kita minta anak zuriat kita jadi penyejuk hati. Yang kedua, kita minta, ini untuk siapa ni? Untuk kita ke untuk anak? Waj'alna, kami. Siapa? Termasuk mak bapak lah. Jadi mak bapak pun diminta menjadi orang yang diikuti. Tapi diikuti oleh siapa? Orang bertakwa. Maknanya sebelum anak menjadi qurrata ayun, mak bapak pun kena jadi orang yang diikuti. Orang yang bertakwa. Jadi proses nak jadi orang bertakwa ialah zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kena berpandukan Alkitab, Al-Quran. Okey, kita balik pada ayat kita.
Kemudian, ada tak perasaan Fir'aun bila dapat bayi itu, ada tak perasaan dia nak bunuh? Kan dia cari semua anak-anak Bani Israel yang baru dilahirkan, dia bunuh. Katanya dalam tafsir dah beribu dia bunuh. Tapi bila jumpa Musa, ada tak perasaan dia nak bunuh? Ha? Tak ada mana tahu. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Apa kata isteri Firaun? La taqtuluhu. Janganlah kamu membunuhnya. Janganlah kamu membunuhnya. Bila isteri Firaun bagi tahu jangan bunuh, mana ada tak orang nak bunuh? Adalah. Kalau tak ada orang nak bunuh, kenapa nak darah? Betul tak? Jadi dalam tafsir mengatakan Firaun memang nak bunuh. Sebab dalam kepala dia, mesti dalam ramai-ramai ada seorang yang akan jadi ketua pembangkang. Yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Daripada dia membesar lawan aku, baik aku bunuh daripada kecil kan. Tapi, apa sebab Firaun tak bunuh Asia? Sebab itu pengajarannya, penting ada seorang yang salih dalam satu keluarga. Kadang-kadang, kalau semua jahat, susah. Kalau semua jahat, ada seorang yang baik, kadang-kadang seorang yang baik itu akan mengubah keadaan. Jadi, Nabi Musa selamat dengan izin Allah, tapi penyebabnya apa? Asia. Sebab itulah akhirnya dia beriman kepada Allah. Asa, moga ayam fa'ana. Moga-moga dia, iaitu Musa, ayam fa'ana. Memberi manfaat. Manfaat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu apa dia? Ini bahasa Arab ni. Manfaatun. Ini bahasa Arab. Betul-betul bahasa Arab ni. Bila dia tulis macam ni, jadi Melayu. Bahasa Melayu apa dia? Kebaikan. Ataupun faedah. Faedah pun bahasa Arab. Untuk moga-moga dia memberi manfaat pada kami. Dalam tafsir mengatakan apa? Mungkin dia boleh bantu kami. Ada riwayat mengatakan, kenapa Asyah nak sangat budak ni? Ada riwayat mengatakan dia tak ada anak lelaki. Dia hanya ada anak perempuan. Siapa nama anak perempuan Asyah? Tak tahu. Dan anak perempuan Firaun ni ada seorang tukang sikatnya. Siapa nama tukang sikat tu? Siapa nama? Masyitah. Daripada mana nama tu? Tak disebut dalam Quran dan tak disebut dalam hadis. Itulah kecakapan orang Melayu. Yang tak ada dia sebut, dia jumpa. Sebenarnya Masyitah bukan nama. Dalam bahasa Arab ialah tukang sikat. Masyitah bukan nama. Kalau dia telah menyikat masyata, dia seorang lelaki telah menyikat masyata. Kalau orang yang menyikat, masyitun. Kalau perempuan yang menyikat, masyitatun. Tukang sikat. Jadi siapa yang nama masyitah tu, saya tak tahulah. Mungkin dia selalu sikat rambut kau. Okey. Moga Musa itu memberi manfaat pada kami, bantu kami, dan mungkin boleh jadi khadam kepada kami. Kata siapa ni? Asyah. Sebenarnya Asyah ni, kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tak nak suaminya bunuh. Dia tahu suami dia akan bunuh. Jadi dia akan cari sebab sesuatu yang menyebabkan suaminya tak akan bunuh. Satu, semoga Musa memberi manfaat pada kami. Atau natakhizahu. Kami ataupun kita mengambilnya
mengambilnya walada sebagai anak apa ni? Anak angkat. Boleh tak ambil anak angkat? Dia panggil dalam bahasa Arab apa? Tabani. Tabani ni sampai tahap dia bankan anak tu kepada yang bukan bapa dia. Ini hukumnya haram. At-tabani. At-tabani. Sebagaimana Nabi ambil anak angkat nama apa? Dan Nabi binkan Muhammad. Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang. Kemudian Nabi tukar balik bin kepada bapa asalnya. Zaid bin Harisah. Jadi haram kalau ambil anak angkat, binkan suami kita ataupun bukan bapa dia. Okey? Ini dalil. Ahli tafsir mengatakan kenapa Aisyah nak jadikan anak. Sebab dia tak ada anak lelaki. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sedar. Tidak sedar. Mereka ni siapa? Fir'aun dan tu. Alu Fir'aun. Fir'aun pengikut dia, kerabat. Tak sedar. Apa yang mereka tak sedar? Allah tak sebut. Mereka tak sedar apa? Apa yang mereka tak sedar? Musa tu akan jadi musuh. Dan akan menjadi penyebab mereka sedih. Hilang kerajaan. Itu menunjukkan apa? Perancangan Allah. Satu. Yang kedua, menunjukkan Fir'aun bukan Tuhan. Kan dia mengaku Tuhan kan? Apa hal Tuhan pula tak tahu musuh masuk dalam rumah. Tuhan apa? Dan akhirnya, Fir'aun bunuh tak? Tak bunuh. Pasal apa dia tak bunuh? Pasal apa dia tak bunuh? Dia bunuh mana-mana anak Bani Israel, di mana-mana seluruh Mesir, dia cari, jumpa, bunuh. Tak ada yang tak jumpa. Tiba-tiba masuk istana, dia tak bunuh. Apa sebab? Itulah kuasa perempuan. Itulah kuasa perempuan. Isteri dia. Hebat macam mana suami ataupun ketua kerajaan tapi akhirnya kalah dengan isteri. Betul kan? Ini lagi hebat apa dia? Mengaku Tuhan tapi takut ke bini. Okey, ada dua ni. Mereka tak sedar bahawa bayi yang mereka ambil akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Satu. Yang kedua, mereka tak sedar apa niat sebenar isteri Fir'aun. Niat sebenar isteri Fir'aun apa dia? Dia nak kepada anak dan nak anak tu penyejuk hati. Makna isteri Fir'aun ada dah niat-niat benih-benih untuk beriman kepada Allah. Ia ni keluarga Fir'aun. Fir'aun dengan kuncu-kuncu dia tak sedar. Okey? Okey, lepas tu apa jadi? Wa asbaha. Asbaha apa makna? Telah? Asbaha satu makna sara, telah menjadi. Sara telah menjadi. Yang kedua makna dia? Waktu pagi. Cuba baca. Ini bahasa Arab ke Jawi? Jawi tak perlu gambar. Kenapa tak boleh baca? Waktu pagi. Bukan bahasa Arab. Okey. Kalau sara, apa makna dia?
Sara telah menjadi. Telah menjadi. Fuad. Fuad ni sama dengan qalbu. Hati. Ummi. Ibu. Musa. Farigha. Kosong. Ada satu hadis Nabi kata, nikmatani. Dua nikmat. Maghbunun kasiru minan nas. Ramai manusia tertipu. Satu, as-sihhatu. As-sihhatu. Yang kedua, al-faragh. Masa kadang-kadang keluar hijau? Oh. Tapi kenapa hijau tak warna lain? Oh. Okey. Jadi Nabi kata dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Apa dia? Waktu sihat. Waktu sihat dia lara. Bila dia kesedar? Bila hilang sihat. Sakit. Tapi kadang-kadang dah sakit tak boleh buat apa. Yang kedua, al-faragh. Waktu kosong. Sembang je kan. Tidur je. Jadi farigha ni apa makna? Kosong. Farigha kosong. Dah, dia tulis dah. Apa maksud ni? Dan telah menjadi hati Mak Musa kosong. Kosong daripada apa-apa kecuali dia ingat pada Musa je. Yang kedua, asbah makna apa? Waktu pagi. Dalam tafsir dia sebut, Mak Musa hanyutkan Musa waktu malam. Lepas tu, di waktu pagi besok, hati Mak Musa jadi kosong. Dia hanya ingat Musa je. Okey. Jadi yang mana satu betul? Dua-dua betul. Di sini apa yang Allah nak bagi tahu? Masa Mak Musa campak Musa ke laut, hati dia tak farigha. Hati dia tenang tak masa dia campak Musa ke sungai? Hati dia tenang tak? Tenang. Tenang ke tak? Apa dalil? Sebab Allah bagi jaminan la takhafi wala, dan sebabnya sebab Allah kata kami akan pulangkan balik. Tak berapa lama Allah pulangkan balik. Yang kedua Allah akan jadikannya rasul. Tapi masa nak letak tu dia tenang. Tapi lepas hanyut tu dia fikir macam-macam dah. Farigha. Kosong. Sampai dalam tafsir kata dia teringat zikir pun tak, dia terlupa zikir. Sebab memikirkan apa jadi Musa ni, tenggelam ke tak? Sampai ke mana? Pengajarannya apa? Dia pengajarannya Allah nak bagi tahu tabiat manusia. Sebelum ada musibah, dia tenang. Tapi bila ada musibah, keadaannya berbeza. Saya kalau dapat musibah ni insya-Allah. Lepas saya tadabbur ni, tak ada masalah lah insya-Allah. Tapi bila ada musibah, Ustaz, saya ada masalah ni, macam mana ni? Makna itulah manusia. Hebat macam mana pun, sebelum musibah lain. Selepas musibah, dia akan berubah. Itulah manusia. Jadi pengajarannya apa? Jangan minta musibah. Sebab kita tak tahu apa akan jadi bila datang musibah. Berapa ramai yang rasa kuat bila datang musibah? Gugur. La tatamannawna liqa'a al-adu. Jangan kamu bercita-cita nak jumpa musuh. Tapi fa iza laqitumuhu, bila kamu jumpa, fasbutu. Tetap teguh, sabar. Tapi minta jangan. Ada satu hadis. Cuba tunjuk hadis tu. Okey. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi,
Cuba terjemah. Tidak patut. Lil mu'min. Tidak patut bagi orang beriman an yuzilla nafsahu. Untuk menghina dirinya. Tak patut. Jadi sahabat pun tak faham. Kita pun tak faham. Qalu, mereka bertanya. Wa kaifa yuzillu nafsahu. Bagaimana orang beriman menghina dirinya sendiri? Nabi jawab, qal yata'arradu minal bala'i lima la yutiqu. Iaitu, dia mendedahkan dirinya kepada bala, musibah, lima la yutiq, yang dia tidak mampu menangguhnya. Tak patut bagi orang beriman. Kadang-kadang dia buat sesuatu yang mendedahkan kepada musibah. Jangan buat. Jangan buat benda yang dia tak mampu. Orang Melayu kata, cari apa? Cari penyakit. Saya nak berdakwah, orang nak kata apa-apalah. Dia pergi tengah-tengah orang ramai kan. Lepas tu kena pukul 3 kali, lembek. Kan? Sebab itulah, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Sahabat desak Nabi supaya lawan je. Kita orang beriman. Mereka kafir. Mereka hina. Kita mulia. Kenapa kita nak tunduk pada mereka? Kita lawan je. Allah kata apa? Jangan lawan. Dirikan salat. Sebab apa? Kalau Allah biarkan mereka, orang beriman, lawan orang kafir di Mekah, apa jadi? Apa jadi? Islam akan mati kat situ je, kat Mekah je. Cuba buka surah An-Nisa ayat 70. Hadis siapa? Ada tadi kan? Riwayat siapa tadi? Ada. Oh, itu Al-Albani. Nombor hadis 2437. Ayat ni pendek ke panjang ni? Ha? Tak pendek. Ada yang paling panjang. 1 page. Ayat pasal apa? Hutang. Jadi bila nak rasa panjang, ingat ayat tu. Jadi pendek lah. Okey. Alam tara. Cuba terjemah. Allah tegur orang beriman. Alam tara. Tidakkah kamu melihat ilal lazina, kepada orang-orang yang qila lahum, yang dikata pada mereka, kufu aydiakum, tahan tangan kamu daripada melawan, daripada berperang dengan orang kafir. Jangan lawan. Dikata pada mereka masa kat Mekah. Sebaliknya, wa aqimus salah, dirikan solat, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Zakat tak wajib lagi, tapi ulama kata bagilah sedekah. Okey? Mereka nak berperang, Allah kata jangan. Falamma, maka tatkala kutiba alaihim, diwajibkan ke atas mereka berperang. Bila? Di Madinah. Di Madinah dibenarkan, diwajibkan. Dalam peperangan pertama, peperangan apa? Badar, pada tahun 2 Hijrah. Bila diwajibkan kepada mereka al-qital, berperang, iza fariqum minhum, tiba-tiba sekumpulan daripada mereka yakhshawnan nas, takut pada orang pula. Masa kat Mekah minta nak berperang. Bila Allah wajibkan, takut pula. Mereka takut pada orang sama seperti mereka takut pada Allah. Ka khasyatillah. Au asyadda khasyah. Ataupun mereka lebih takut orang daripada Allah. Wa qalu, dan mereka pula berkata, yang minta perang masa kat Mekah tadi. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina al-qital. Kenapa engkau wajibkan perang pada kami ni? Tadi minta. Betul? Jangan minta. Kemudian Allah kata apa? Laula akhartana ila ajalin. Kenapa wajibkan sekarang? Boleh tak tangguh dulu? 2-3 bulan ke, setahun ke? Maka apa sebab sebenarnya mereka tak nak berperang? Ni Allah kata. Qul, katalah wahai Muhammad, bagitahu mereka yang tak nak berperang. Mata'ud dunya, keseronokan dunia adalah sebenarnya sedikit je. Yang kamu tak nak berperang tu sebab kamu nak dunia yang berehat sekejap je. Bila dunia tu sedikit? Bila dibanding dengan akhirat. Wal akhiratu
khairun. Akhirat jauh lebih baik. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Dan bila kamu dapat akhirat, kamu tak akan dizalimi walaupun sekecil mana. Nampak? Allah nak bagi apa? Akhirat yang jauh lebih baik. Yang tak nak berperang nak apa? Dunia. Pasal apa? Sebab ada pendapat mengatakan bila dia pergi Madinah, mula senang, ada negara sendiri, kan? Dia rasa nak berehat. Itu ujian. Sedangkan rehat macam mana kat dunia pun akan berakhir. Maka Allah kata akhirat lebih baik. Kenapa kamu kejar yang mata'ud dunia? Okey. Jadi pengajarannya kalau kita tak mampu jangan buat dan jangan minta. Contoh, ada kita mintakan nak buat apa? Ustaz, ada tak amalan-amalan yang saya nak buat? Kalau boleh saya nak buat daripada pagi sampai petang. Bila pergi, dah buat. Hafal, hilang buku Ustaz. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah kata apa? In. Ini asal daripada inna. Bersabdu. Sebab tu bila in dia panggil apa? In al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah. Ini bahasa Arab lah. Minas taqilah. Ini adalah yang diringankan daripada yang berat. Bila dia berat? Dah bila ada sabdu. Inna, berat. Maka diringankan, dia buat sabdu. Jadi in. Sebab tu bila terjemah, kena terjemah apa? Bukan jika, bukan sekiranya. Sesungguhnya. Kemudian isim dah, asal dia macam ni. Innaha. Ini isim dah. Jadi terjemah, sesungguhnya. Ia, dia iaitu balik pada Mak Musa. Sesungguhnya dia kadat. Hampir-hampir. La tubdi. Pasti. Tubdi apa dah? Dia terjemah apa tu? Menyatakan, menzahirkan. Tubdi itu mana tuzhir. Menyatakan, mencerita. Memberitahu. Bihi. Dengannya. Dengannya iaitu dengan kisah Nabi Musa. Kita habiskan. Laula, jikalau tidak, arbatna, bahawa rabatna apa dia? Kami ikat. Jikalau tidak kami siapa? Allah. Jikalau tidak kami ikat apa ni? Ala qalbiha, atas hatinya. Hati siapa? Mak Musa. Apa maksud? Yalah, apa maksud? Mak Musa ni, kan tadi Allah kata apa? Hati Mak Musa, lepas dia hanyutkan Musa, hati dia kosong, dia tak fikir lain je. Kadang-kadang makan pun tak lalu. Dan dia hampir nak cerita pada orang. Cerita apa dia? Nak cerita, aku lahirkan anak, lepas tu aku hanyut kat sungai. Aku tak tahu apa nasib dia. Aku hampir-hampir nak cerita. Sebab ialah seorang ibu kan. Bila hanyut anak, kemudian ke sungai pula. Dia, bila kepala serabut, salah satu cara nak ringankan beban apa dah? Biasakah perempuan macam tu kan? Ustaz, saya nak cerita. Saya tahu Ustaz tak boleh selesai masalah. Tapi paling kurang lega lah. Betul kan? Macam ni lah.
Tapi dia tak cerita. Apa sebab? Allah kuatkan hatinya. Rabatna makna dia sakanna. Kami tenangkan hatinya. Sakanna. Sukun. Kenapa Allah tak guna sakanna? Allah guna rabatna. Makna lebih kuat, iaitu Allah ikat hati dia betul-betul supaya apa? Jangan. Kenapa? Allah tak bagi dia cerita. Kalau dia cerita apa jadi? Saya ada anak, saya hanyut ke sungai, habis. Akan dibunuh. Dan di sini juga menunjukkan apa? Pengajarannya. Wanita ada kekuatan untuk simpan rahsia. Tapi wanita juga yang paling cepat membuka. Yang kedua, wanita ni, Mak Musa, kenapa dia boleh simpan rahsia? Allah. Mana hebat, macam mana manusia, dia sangat-sangat dan sentiasa perlukan pertolongan Allah. Kalau dia harap siapa, tak apa, saya simpan rahsia, tengok-tengok. Saya cerita awak seorang je, jangan beritahu kan lagi. Sebenarnya, bila cerita seorang tu, makna apa tu? Kita tak ada jaminan, kita akan terbongkar. Walaupun kepada orang paling dekat, betul kan? Cerita, Ustaz, saya cerita pada seorang. Sebab orang tu pesan, cerita pada Ustaz aja. Kan? 2 orang tahu. Kan? Jadi jangan cerita. Dan ini juga Islam mengajar kita, ada benda yang tak perlu siapa-siapa tahu. Walaupun orang paling dekat. Contoh macam Nabi nak berhijrah ke Madinah. Siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu. Kecuali Abu Bakar, Asma. Asma tahu. Tapi bila orang datang tanya dia, dia beritahu tak? Tak. Kalau dia beritahu, hancur proses hijrah dan gagal penegakan negara Islam di Madinah. Ini kehebatan wanita. Jadi jangan mudah pecah rahsia. Apatah lagi pecah rahsia suami. Kan? Yang paling kita geram siapa? Suamilah. Suami saya ni, Allah. Macam mana saya boleh kahwin dengan dia? Okey, litakuna. Untuk dia menjadi minal mu'minin. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Apa maksud? Allah nak Mak Musa jadi orang beriman. Salah satu caranya apa? Allah ikat hatinya dengan iman. Allah ikat hatinya dengan sabar, simpan rahsia. Sebab Allah nak dia menjadi orang yang beriman. Jadi pengajarannya kalau nak jadi orang beriman, kena sabar. Sabar. Ikut je perintah Allah. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, Mak Musa ni perempuan kan lelaki? Perempuan kan? Yalah. Saya nak reconfirm. Sebab Allah sebut apa tu? Cuba tengok ujung. Mukmin ni lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Kalau perempuan macam mana? Minal mu'minat. Sepatut dia macam ni. Minal mu'minat. Tapi kenapa? Kenapa Allah sebut minal mu'minin? Lelaki dia perempuan. Yalah, daripada kalangan wanita-wanita yang beriman. Bukan daripada kalangan lelaki-lelaki beriman. Mana boleh? Dia wanita tapi dia menjadi daripada kalangan orang lelaki yang beriman. Apa dia? Allah bebaskan? Oh, Allah bebas nak guna perkataan apa? Tak boleh jawab apa-apa lah. Itu mati akal lah. Ialah daripada kalangan mukminat lah. Bukan daripada kalangan lelaki-lelaki. Cuba buka surah At-Tahrim ayat 17.
12. Okey. Tengok. Wa Maryam ibnata Imran, anak perempuan Imran. Allati yang ahsanat, menjaga memelihara farjaha. Fa nafakhna fihi, lalu kami meniup padanya min ruhina, daripada rohina, daripada roh kami. Wasaddaqat, dan Maryam membenarkan bi kalimati rabbiha, dengan kata-kata ayat-ayat Tuhannya. Dan Maryam juga membenarkan kitab-kitab Allah. Wa kanat, dan adalah dia minal qanitin, daripada kalau belajar bahasa Arab, qanitin laki jamak muzakkar salim ke muannas? Kalau muannas apa dia? Minal qanitat. Minal qanitat. Kenapa dia sebut, Allah sebut minal qanitin? Jawapannya, Allah kata, Nabi kata dalam satu hadis, yang sempurna di kalangan laki ramai. Para Nabi sempurna tak? Dah ramai tak? Tapi yang sempurna daripada kalangan wanita, tak ramai. Tak ramai. Bahkan Nabi kata, 4 wanita terbaik di dunia. Dulu kini dah selama-lama. Siapa? Asyah? Maryam? Khadijah? Ada riwayat kata Fatimah, kan? Jadi wanita yang sempurna tak ramai. Bila wanita sempurna, dia sampai tahap macam lelaki. Seperti Asyah, seperti Maryam. Sebab tu Allah sebut minal qanitin. Kesempurnaan dia sampai tahap macam lelaki yang sempurna. Tapi tak boleh jadi Nabi. Sama juga yang tadi. Asyah, kan? Litakuna minal mu'minin. Allah nak beritahu wanita-wanita ni kesempurnaannya hampir nak sama dengan lelaki yang sempurna, iaitu para Nabi. Tapi sebab wanita tak ada yang Nabi, maka Allah sebut je mereka ni seolah daripada kalangan lelaki yang sempurna. Boleh faham? Okey, cukup Ada lagi tak? Cuba balik pada ayat kita. Habis. Ini cerita seterusnya. Mak Musa menghantar kakak Musa untuk memantau perjalanan Nabi Musa di sungai. Kepada pelajar-pelajar online yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, boleh datang jumpa kami pada malam besok. Kami akan buat perjumpaan dengan pelajar tadabbur daripada Singapura dan daripada Johor pada malam besok. Dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi pengurus GAD Batu Pahat Johor, Ustaz Huzaimi. Boleh tak masuk nombor dia? Untuk maklumat lanjut boleh hubungi Ustaz Huzaimi. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, kita jumpa pagi besok insya-Allah pukul 10. Tadabbur surah Al-Hajj insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم